Okey, tengok nombor 1. Nombor 1 soalan dia senang je. Bundarkan betul kepada 3 angka bererti. So apa jawapan dia? Apakah jawapan dia? D. Okey, 0.0606. Okey, betul. Kalau tak faham, tanya Okey, ada yang markah rendah tu saya tak pasti sama ada salah modul ataupun memang salah jawab. Okey, macam mana dapat 0.06 sebab dia nak 3 angka bererti. 3 angka bererti maksudnya dia berada dekat 1, 2, 3, nombor 5. Okey, dekat nombor 5, sebelah kali 5 ialah 8. Jadi kita kena tambah 1. So nombor 8 tu kalau perpuluhan kita kena hilangkan. Jangan letak kosong. Okey, kalau letak kosong dia akan jadi 4 angka bererti. So jawapan dia B lah. Okey, nombor 2 apakah jawapan dia? Apakah jawapan untuk nombor 2? Ayam. Okey, betul, ayam. Okey, ungkapkan dalam bentuk piawai, pastikan titik ni berada pada nombor tunggal lah. Nombor SA. Bukan SA. Okey. Kita kena pindahkan titik ni sampai belakang 9. So 1, 2, 3. So bila kita bergerak ke depan, okey, maksudnya dia adalah positif lah. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, soalan mudah je ni. Okey, nombor 3. Tekan di kalkulator. Awak akan dapat jawapannya adalah jawapan nombor 3. C. Ada yang tak tahu tekan kalkulator tak? Cara cepat nak tekan, nak gantikan 10 ni. Awak tekan je 340.2, tekan yang eksponen tu. EXP tu, terus tekan negatif 5. EXP ni menggantikan kuasa 10 kuasa ni lah. Okay, bahagikan dengan 2.1, darabkan dengan eksponen negatif 6. Okay, awak dapatlah jawapan dia. Okay, so nombor 3 sudah, nombor 4. Okay, nombor 4. Masih lagi nombor bentuk piawai ni. Okay, pengeluaran getah asli di Malaysia tahun 2010 ialah 939,000 tan. Meningkat sebanyak 9.6% berbanding dengan tahun sebelumnya. Hitung pengeluaran getah asli pada tahun 2009 dalam kg. Okay, ingat ini tan, yang ini kg. Okay, berikan jawapan anda dalam bentuk piawai, betul kepada 4 angka bererti. So, macam mana kita nak buat? Tukarkan tan kepada kg. 1 tan berapa kg? 1 tan sama dengan berapa kg? 1000 kg. 1000. Okey, 1 tan sama dengan 1000 kg. Okey, kalau tengok ini kita kena tambah lagi. 939 ni, kita kena tambah lagi 30 lah. So kalau awak tukar kepada bentuk piawai, awak akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awak akan dapat 9.39 darab 10 kuasa 8. So kalau kita nak tahu peningkatan sebanyak 96% ni, so dia mesti dalam area inilah, sama ada jawapan dia A atau C. So B dengan D ni dah salah. Sebab ini kuasa 5, kuasa 6. Jadi macam mana awak nak check? Awak ambil tahun yang 2009 punya, sama ada yang ini ataupun ini. Kira berapa peningkatan dia, tambahkan dengan nombor asal tu balik. Kalau dapat jawapan yang ini, itulah jawapan dia. So apa jawapan dia yang awak dapat? A ke C? Kira dulu kenaikan dia. Kalau kira A, kira kenaikan dia berapa, tambahkan dengan
A ni balik. Okay, kalau B, kira B ni darabkan dengan 9.6, tambahkan balik dengan C ni, bukan B, C. So kalau dapat jawapan tu, itulah jawapan dia. So apakah jawapan dia? Ayam. Ya, ayam. Okay, jawapannya adalah A. Okay, A jawapan dia yang betul. Kalau ada soalan, tanya . Kalau ada soalan, saya teruskan. Okay, nombor 5. Okay, Raja 5 PQRST ialah pentagon sekata. PWV PQU ialah garis lurus. PVU ialah segitiga sama sisi. So, hitung nilai P. Saya kecilkan sikit ni. Okay. So, kita nak cari P, kita kena tahu sini berapa, sini berapa, sini berapa. Okay. Jadi, sudut dekat R dengan Q ni berapa kita dapat? Ini adalah pentagon sekata. 108. Awak akan dapat 108. Okay, macam mana dapat? Gunalah formula sudut pendalaman ataupun kira sudut peluaran pun boleh. Okay, kalau sudut peluaran 360 bahagikan dengan 5. Awak akan dapat 72. So 72 tu dekat luar. Jadi dekat dalam tu 180 tolak 72, awak akan dapat 108. So sini pun 108. Sudut dekat P pula berapa? 60. 60. Okey, kenapa 60? Sebab ini adalah segitiga sama sisi. Sama sisi kan? Jadi semua sudut ini adalah 60 darjah. Dapatlah cari P. Okey, P ni berada dalam sisi 4. So P sama dengan 360 tolakkan dengan semua sudut dalam tu. So apakah jawapan dia? Berapa jawapan dia? A, B, C, D? B. B. 84. Okey, so 84. Okey, boleh teruskan? Boleh. Dia takut ada yang nak menyalin lagi ke? Okey. Kalau tak sempat beritahu Okey, nombor 6. Raja 6. QRS. QRS ialah segitiga sama kaki. Ini pembetulan ni sebenarnya ni. Saya dah bagi tahu kan dalam grup kan? Ini bukan segitiga sama kaki tapi segitiga sama sisi. Okey, sisi dia semua sama. Okey, PQR, RST ialah garis lurus. Okey. Hitungkan nilai X tambah Y. Dapatkan nilai X tambah Y. So bila sama sisi, automatik di sini 60, sini pun 60, sini pun 60. So kita nak cari X tambah Y, kena tahu X berapa, Y berapa. So X berapa? 70. 70. Okey, 180 tolak 60 tolak 50, awak akan dapat 70. Y pula, nak cari Y, kena tahu sini dulu. Sini berapa dapat? 65. 65. Okay, so sini 65, jadi Y dapat berapa? 95. 95. So kira dah. Berapa tadi? 150 tolak 50 tolak 65. So dapat 95. So dapat dah nilai X tambah Y.
So X tambah Y awak akan dapat 70 tambah 95. So jawapannya adalah C. okay, so C. Kalau ada soalan tanya Kalau tak ada saya teruskan. Nombor 7. Okay, nombor 7. AC dan BD ialah tangen sepunya. Okay, apa lagi maklumat dia? Sudut APB sama dengan 128 ini, maka sudut CED sama dengan berapa? So, berapakah sudut di sini? Macam mana nak cari? Tiga enam kosong tolak 90 tolak 90 tolak 128. Okey, sebab ini tangen dengan jejari 90 darjah. Sini pun 90 darjah. So kita dapat cari sudut dekat sini. Sudut ini dengan sudut ini dia sama sebab sudut bertentangan. Okey, dapatlah jawapan. Ya. So 360 tolak 128 tolak 90 tolak 90. So jawapannya adalah berapa? 52. 52. Okey, so A jawapan dia. Yang tangen dengan jejari kita akan dapat 90 darjah. Okey, simple je. Okey, seterusnya kalau ada soalan tanya. Nombor 8. Okey, PQRST adalah kongruen antara padanan maklumat berikut yang manakah palsu. Kita tengok A, P kepada Q. P kepada Q dia kata ini adalah putaran. Betul atau salah? P kepada Q bentuknya ini adalah putaran. Benar atau palsu? Benar. Benar. Okay, kalau awak tengok dia berputar ni, dia berputar ke sini. Pada pusat adalah pusat kat sini ni, saya tak salah 90 darjah ni. So dapat sini. So dia adalah putaran, betul. Okay, BQ kepada R ialah pantulan. Tengok Q dengan R. Okay, ini Q, ini R. Adakah ini pantulan? Benar. Okay, betul. Itu adalah pantulan pada garisan ini. Okay, so dia adalah pantulan. Okay, tengok R kepada S. R kepada S, adakah dia putaran? R kepada S. Adakah dia putaran? Benar atau palsu? Betul atau salah? Salah. Salah. Okay, ini bukan putaran. Okay, kalau tengok putaran, dia tak akan berubah bentuk macam ni. Dia tak akan dipantulkan macam ni. Macam ada pantulan juga ni. Okay, so dia bukan putaran. So jawapannya C lah yang palsu. Kalau kita tengok D, R kepada T ialah translasi. Okay, bentuk yang sama, dia hanya berbeza tempat. So dia adalah translasi, betul. So jawapan yang salah adalah C. D. Betul lah C. D ni betul. Okay, jadi C yang salah. C tu bukan putaran. Dia ada lebih daripada satu penjelmaan lah. Okay, so jawapannya C. Okay, kita tengok nombor 9. Tak ada soalan tanya Jangan senyap. Okay, 9 menunjukkan dua pentagon P dan Q dilukis pada grid segi empat sama. Q ialah imej bagi P di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, ikut arah jam maksudnya pergerakannya ke sini. Okey, 90 darjah. Jadi antara titik A, B, C, D ni yang manakah pusat bagi putaran itu? So macam mana awak nak buat? Okey, pilih satu bucu dengan bucu yang objek dengan bucu imej. So bucu ni dengan bucu yang ini. Okey, yang mana adalah dia punya pusat putaran dia. 90 darjah.
90 darjah adalah bucu pembaris lah. Kalau ada pembaris, boleh tengok pembaris. Awak cuba masukkan, sambungkan dua titik ni dengan bucu pembaris. Mana titik dia awak dapat? A. Okey, jawapannya adalah A. Kalau awak tengok jarak sini adalah 1, 2, 3, 1, 2. Okey, jarak sini pun sebenarnya sama. 1, 2, 1, 2, 3. Okey, so jawapannya adalah A lah. Kalau B tak sama, B 2, 2, 2, 2. Tak boleh. Hanya A sahaja yang sama. Okey, kalau tak ada pembaris, kita kira ni lah, kira pergerakan dia. Pergerakan dia mesti sama. Okey, itu nombor 9. Nombor 10. Okey, diberi kos X 3/5 dengan keadaan X antara 0 hingga 90. Cari nilai tangent X tambah sin X. Okey, soalan ni mudah je. Kalau nak nampak, awak lukis segitiga. Lukis segitiga, tandakan X. So, kalau cos X, cos adalah apa? Apa cos? 3 ni kat mana? 5 ni kat mana? 3 dekat? 3 ni nak letak mana 3 ni? Bersebelahan dengan Bersebelah. dengan X. Okey, sebelah mesti yang inilah. Kalau yang ini namanya hypotenuse. Setentang dengan 90 darjah adalah hypotenuse. So, yang bawah ni hypotenuse, 3 ni sebelah. So, 3, sini 5. Jadi yang sini mesti? Yang opposite ni mesti berapa? 3, 5 partner dia mesti? 4. 4. So, dapatlah cari. Dapatlah cari tangent X berapa. Tambahkan dengan sin X berapa. So, kalau tangent X, tangent adalah? Okay, kalau sin, opposite bagi hypotenuse. Cos, adjacent bagi hypotenuse. Tangent sama dengan? Opposite per adjacent. Opposite per adjacent. So, dapatlah tangent X opposite dia 4/3. Tambahkan dengan sin X, sin opposite bagi hypotenuse 4/5. So, apa jawapan dia? B. 27. Ya ke? B ke D? D. D. Dadu. Dadu. Okey, 5 kali 4, 20. Tambah 4 kali 3, 12. 3 kali 5, 15. So, dapatlah 32/15. Okey, awak tekan calculator je pun terus dapat jawapan dia. Okey, kata 1, tak payah buang masa, tekan je calculator. Okey, kalau tak ada apa-apa, teruskan nombor 11. Masih lagi soalan trigo. Diberi cos Y 2/3, cari nilai sin X. Cos Y 2/3. Cos adalah adjacent bagi hypotenuse. So, adjacent dia sini adalah 2. Okey, sini 2. Hypotenuse dia 3. So, nilai sebenar dia 9. Jadi, nilai sebenar dekat sini berapa? 3 sama dengan 9. Jadi, 2 sama dengan? 6. 6. Jadi, sini pun 6. Dapatlah cari sin X. Sin X sama dengan opposite bagi hypotenuse. So, sini 9, sini 12. Jadi, DC berapa? Kalau tak ingat, guna teorem Pythagoras lah. Kalau tak ingat dia punya pasangan tu. So, 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Punca kuasa 2. Awak dapat berapa? 15. Okey, dapat 15. Dapatlah cari sin X. Sin X adalah 9/15. So, permudahkan. Dia akan jadi? 3/5.
3/5. Okey, selesai 11. Soalan trigo ni mudah je sebenarnya. Asalkan faham macam mana nak cari cos, sin, tangent tu dan juga bagaimana nak cari teorem Pythagoras. Itu je konsep untuk trigo. Kena tahu dua benda tu je. Okey, 12. Ini sudut tunduk dongak ni. Masih lagi guna trigo juga ni. Okey, dua utas riben masing-masing diikat kepada tiang tegak di Q dan R. Okey, soalan dia. Diberi sudut PSR. Sudut PSR 70. Maksudnya semua ini 70. Jadi sudut yang ini sahaja akan jadi 40. PQ sama dengan 20. Panjang PQ 20 cm. Cari jarak antara Q dan R. So Q dan R berapa? Okay, ini kena guna trigo lah. Jadi kita nak cari apa dulu ni? Nak cari panjang QR, kita kena tahu panjang PS. Sudut kita dah ada. Jadi kita nak guna apa ni? Okay, kita guna sudut 30. Kita cari sudut PS. Jadi kita nak guna sin ke cos ke tangent? Sudut 30. Okay, ini adalah opposite. 20 adalah opposite maklumat yang kita ada. Yang kita nak cari ialah PS. PS adalah adjacent. Jadi opposite dengan adjacent dia adalah Tangent. tangent. So kita guna tangent. Jadi tangent 30 sama dengan opposite bahagi dengan adjacent PS. Jadi PS sama dengan 20 bahagi tangent 30. So akan dapat berapa panjang PS ni? Berapa dapat? Ambil dua tempat perpuluhan dia. 34.64. 34.64. Okey, bila dah dapat PS, kita boleh cari panjang PR dulu. Sebab QR bukan sudut tegak. So kita cari PR dulu. Baru di sudut tegak. Jadi masih lagi kita guna tangent sebab opposite dengan adjacent. Jadinya tangent. Tapi sekarang sudut dah berubah lah. Kita ambil sudut semua ni adalah 70. Okey, tangent 70 sama dengan PR bahagikan dengan 34.64 ni lah. Jadi PR sama dengan tangent 70 darabkan dengan 34.64. Berapa dapat? 95.17. 17 ke 18? 17. 95.1726 macam tu. 17? 26. 26. Okey, tak apalah. 17 lah kita ambil. Okey. So sekarang PR adalah ini. Jadi RQ. Tolakkan 17 ni dengan 20. Dapatlah jawapan dia. Okey, jawapannya adalah 95 tolak 20 adalah 75. 7517. So yang paling hampir yang inilah. Okey, C. Sebab apa dekat sini tadilah. Okey, kalau sini kita ambil panjang lagi sikit, kita akan dapat lebih tepat lah. So jawapannya adalah C. Okey dah. Boleh teruskan? Ada soalan tanya Dah ke?
Kalau dah bagi tahu Dah belum? Belum lagi. Dah, cikgu. Dah. Okey, kita pergi nombor 13. Okey, 13 satu graf mudah. Tentukan bilangan bucu bagi graf tersebut. Oh, senang je. Ada berapa bucu? 8. 8. Okey, bucu yang bulat-bulat ni je lah kira ada berapa. So, itu je lah jawapan dia. So, 8. Okey, 14 darjah 13 menunjukkan satu graf terarah dan berpemberat. Tentukan nilai bagi X1. Soalan ni sebenarnya sama macam soalan dalam buku teks, soalan praktis kompetensi tu yang last ni. Macam mana nak cari X1? Apa jawapan dia? Soalan ni nak cari sebenarnya kita guna formula ni je lah. Tips yang dibagi ialah jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Jumlah darjah masuk sama dengan jumlah darjah keluar. So sekarang kalau kita tengok dekat B ni. Okay, dekat B ni yang masuk X2. Yang keluar adalah 11 dengan X1. Okay, kalau dekat B ni, kalau dekat B saya letak kat sini. Kalau dekat bucu B ni yang masuk adalah X2. Okey, sama dengan yang keluar jadi 11 tambah X1. Ini untuk B lah. Kalau untuk C yang masuk, mana masuk? Yang masuk, yang ni tak tahu berapa so kita abaikan dulu. C tak payah tengok, tengok yang E. Okey, yang E ni yang masuk 20, jadi yang keluar pun 20. Jadi X2 ni sama dengan 20. Jadi kita dapatlah cari. 20 sama dengan 11 tambah X1. Jadi X1 sama dengan 20 tolak 11. So jawapannya adalah 9. Okey. A lah jawapan dia. Okey, sebab ini dia masuk, ini dia keluar, so nilainya mesti sama. So ini dia masuk dekat B, sini dia keluar. Ada dua tempat dia keluar. So dapatlah nilai dia A. Okey, jumlah masuk sama dengan jumlah keluar. Kita boleh guna yang itulah. Itu nombor 14. Okey, nombor 15. Boleh saya pergi Okey, masih lagi graf
teori graf ni, rajah 14 menunjukkan satu graf berbilang tepi yang mempunyai gegelung dan 5 bucu ditanda PQRST. Tentukan jumlah DV. Jumlah DV itu jumlah darjah. Berapakah jumlah darjah dia? $20. 20. Macam mana awak dapat 20? 2 darab dengan 10. Okey, betul. 2 darab dengan 10. 10 tu datang daripada mana? 2. 10 tu apa? Tepi kan? Tepi. Okey, betul. Jumlah darjah ni sama dengan 2 kali tepi. So 2 kali 10 lah. Awak akan dapat 20. Tepi inilah tepi. Yang tak tahu ni tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 tepi. Jadi darjah dia 2 kali 10, 20. Okey, itu 15. Kita tengok nombor 16. Nombor 16 ni soalan famous lah ni. Setiap kali SPM selalu keluar. Okey, ini awak kembangkannya lah, selesaikan. Awak akan dapat jawapan dia. P tolak 3, tolakkan, saya buat kurungan lagi. Saya kembangkan dalam ini dulu. Awak akan dapat 4P kuasa 2 tambah 2 kali 3, 6 kali 2 jadi 12P tambah dengan 9. Saya dah ringkaskan tau. So P tolak 3 tolak 4P kuasa 2 tolak 12P tolak 9. So dia letak negatif P kat depan. P tolak 12P jadi berapa? P tolak 12P jadi berapa? Negatif 11P. Negatif 11P. So tinggal lagi negatif 3 tolak 9. So jadi negatif 12. So jawapannya adalah C. Okey, jawapannya adalah C. Okey, 17. Tentukan nilai bagi X. Ini senang sebab dia dah kurungkan. Okey, tapi okey dah lah macam ni. 2X tolak 4 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. So dapatlah cari 2X sama dengan 4, jadi X sama dengan 2. Yang ni X sama dengan negatif 5. So jawapannya adalah B. Okey, ambil kurungan ni sama dengan 0. Kurungan ni pun sama dengan 0. Dapatlah cari nilai dia. Okey, 18. Sebiji bola dilontar tegak ke atas dan tingginya selepas T saat ialah 11T tolak 2T kuasa 2. Hitung tinggi yang mungkin dicapai bola tersebut dalam meter setelah 5 saat ia dilontarkan. Okey. T itu adalah masa kan? So gantikan 5 tu dalam T. Dapatlah jawapan dia. So apa jawapan dia? C 5. 5. Okey, 55 tolakkan dengan 50. So 5. 19. Ungkapkan Q dalam sebutan P. Maksudnya Q sama dengan apa? So kalau ini 1 tolak Q kuasa 2. 3 tolak P. Kita nak Q saja sebelah sini. So kita pindahkan 1 dulu. 3 tolak P tolak 1. So akan jadi 2 tolak P. Lepas tu kita pindahkan Q dulu. Pindahkan negatif ni. So bila kita pindahkan negatif. Yang ini akan jadi negatif. Ini akan jadi positif. So saya tukar tempat. So P tolak 2. So nak Q sahaja. Kuasa 2 pindah akan jadi punca. Jadi jawapannya adalah B. B.
Ada masalah tak setakat ni? Tak ada aku. Tak ada saya teruskan Okey, nombor 20. Okey, ungkapkan dalam bentuk pecahan tunggal dan bentuk termudah. Ini pun soalan famous. So kalau soalan macam ni kita mesti samakan penyebut. Jadi ini darab P, yang sebelah sini kena darab Q. So awak akan dapat 3P tolak 2Q. So tolak-tolak akan jadi tambah, hati-hati dekat sini lah, ramai yang silap dekat sini. So bila tolak dengan tolak akan jadi tambah P darab Q, PQ. Perkan dengan PQ. Ada boleh selesaikan? Tak ada, so inilah jawapan dia. So dia sama dengan A. Jawapannya adalah A lah. Okay, kalau boleh permudahkan, permudahkan. Ini tak boleh dah, so inilah jawapan dia. Okay, 21. Cari nilai P. Berapa awak dapat? Tak kira. Ini darab dulu. So awak akan dapat 2P tambah 3 sama dengan 10P. So 2P pergi sebelah, jadi 10P tolak 2P sama dengan 3. So 8P sama dengan 3, jadi P sama dengan 3/8. Okey, mudah je ni. Okey, boleh teruskan? Boleh aku. Okey, 22. Apa jawapan dia? Okey, indeks kuasa negatif maksudnya dia adalah 1 per ini. Kalau dia kuasa 2 ni pula maksudnya dia adalah kuasa 2 lah. Jadi yang mana satu jawapan dia? Tak pasti. Okey, bila dia negatif maksudnya dia akan jadi macam ni lah. 1 per 2P per 3. Okey, bila macam ini aja, kita sebenarnya kita boleh terbalikkan nombor ni. Ini sama dengan 3 per 2P. Okey, lepas tu kita ada kuasa 2. So, kuasa 2. Inilah. Okey, so awak akan dapat jawapan dia 3 kuasa 2, 9. 2P kuasa 2 adalah 4P kuasa 2. So, jawapannya adalah D. Okay, kalau ini 1 per pecahan ini, terbalikkan dia je. 2P per 3 akan jadi 3 per 2P. Okey, itu jawapan untuk nombor 22. Okey, 23. Ringkaskan. Ringkaskan awak kena, kalau macam ni kena faktorkan dulu. Faktorkan, awak akan dapat apa faktorkan ni? Apa boleh kita faktorkan ni? Apa yang kita boleh keluarkan? Apa yang kita boleh keluarkan? Apa yang sama? Senyap je ni. Tengok yang ini dulu. Apa yang sama antara dua ni? Kita keluarkan dulu. S. S. Okey, satu S ada. So kita keluarkan S. Jadinya kalau kita dah keluarkan satu S, yang ini akan tinggal apa? Kalau yang ini dah keluarkan S, 3S kuasa 2 akan tinggal apa? 3S. 3S. Okey, tambahkan. Kalau RS ni dah keluarkan S, tinggal apa?
R. R. Okey, darabkan dengan R per S kuasa 2. Yang ni dia dah faktorkan semuanya. 6. So sekarang kita boleh potonglah apa yang sama. So yang ini dalam kurungan ni kalau tengok 3S dengan R ni sebenarnya sama je. Okay, so kita boleh potong dia. Boleh potong terus dia. S ini dengan S ini pun kita boleh potong. S ni ada 1, S ni ada 2. So kita potong 1. So tinggal S 1. So tinggallah R per S sahaja. Okay. A lah jawapan. Ya. Okay, boleh? Boleh teruskan? Boleh guru. Okay. 24. Garis nombor. Okay, garis nombor manakah mewakili penyelesaian bagi kesamaan linear serentak? 3. X lebih besar atau sama dengan 3, lebih kecil daripada 5. Okay, kalau ada simbol sama dengan, so kita kena bulat, hitam, gelap. Kalau simbol macam ni, dia kena simbol kosong macam ni. So jawapannya adalah A. A jawapan dia. Okay, 25. Senaraikan semua integer P yang memuaskan kedua-dua ketersamaan. So selesaikan yang pertama dulu. Okay, yang pertama akan dapat 2P tolak 4 lebih kecil daripada 5P. Sebab ini pergi naik atas. Jadi 2P tolak 5P lebih kecil daripada 4 pergi sebelah. So akan dapat negatif 3P lebih kecil pada 4. Jadi P. Kita pindahkan negatif 3. Bila negatif kita pindahkan itu adalah darab atau bahagi. So simbol berubah. 4 per negatif 3. Yang ini pula. Okay, 2P tolak 5P lebih besar atau sama dengan negatif 12. Negatif 3P lebih besar atau sama dengan negatif 12. So P lebih kecil atau sama dengan negatif 12 bahagi negatif 3. So P lebih kecil atau sama dengan 4. Jadi kita akan dapat dekat sini dia punya kesimpulan dia. P itu berada di antara negatif 4 per 3 dan juga 4. Okey, ini bermaksud 4 termasuk. Okey, 4 termasuk negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okey, so jawapannya adalah B lah. Sebab yang ini negatif 1 ni, negatif 1, 1 per 3. Jadi jawapan yang paling hampir adalah B lah. Okey, boleh? Sebenarnya jawapan dia tak ada lah kat sini. Kalau dekat sini ada kosong tu jawapan dia D. Tapi tak ada. Tapi tak apalah. Tak abaikan 25. 26. Min. Dapat jawapan tak? Apa jawapan awak dapat? B. B, 7. Okey, jawapan dia 7. Betul. Okey, nak kira min senang. Frekuensi, ini X. Min sama dengan jumlah Fx bahagikan dengan jumlah F. So kalau awak kira nanti awak akan dapat jawapan dia adalah 7. 4 darab kosong tambah ini, tambah ni lah. Kiralah sendiri. Boleh? Kita teruskan. 27, hitung sisa piawai. Sisa piawai mesti cari min dulu.
So awak kena kira lah min dia dulu berapa. Berapakah min dia dapat. Min sama dengan 7 tambah 9 tambah 8 tambah 4 tambah 7 bahagikan dengan ada 5. So berapa min dia dapat? 7. 7. So sisi hampir awal formula dia punca kuasa 2 fx kuasa 2 bahagi dengan ni bukan fx lah sebab ni data biasa je. So tak ada fx lah. Okey, jadi dia adalah x kuasa 2 bahagikan dengan bilangan data tolakkan dengan min kuasa 2. So berapa kira dapat? Okay, 7 kuasa 2, 9 kuasa 2, 8 kuasa 2, 4 kuasa 2, 7 kuasa 2 ni awak akan dapat 259 Bagi dengan 5, tolakkan dengan 7 kuasa 2. So berapa jawapan dia? Apakah jawapan dia? A, B, C, D? A. 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 Okay, jawapannya adalah A. Okay, 28. Catapai menunjukkan taburan bilangan jenis pokok buah-buahan di Dusun Pak Samad. Okay, bilangan pokok rambutan adalah 3 kali ganda bilangan pokok durian. Okay, sama juga dengan sudut. Sudut jadi sudut durian. Dengan rambutan ni, rambutan tu adalah 3 kali ganda sudut durian. Okay, bilangan manggis dia bahagi, ini sama dengan 13. Nyatakan peratus pokok rambutan yang terdapat di Dusun Pat Samad. Ingat pokok rambutan. Jadi caranya kita cari je dulu X tu berapa. Nanti perkan dengan sudut semua dan darabkan dengan 100. Tak payah cari bilangan pun tak apa. Okay, ingat satu bulatan 360. Jadi 3X tambah X jadi 4X. Tambah 90 tambah 78 sama dengan 360. Jadi 4X sama dengan 360 tolak dengan ni jadi berapa? Dapat 192. Jadi X sama dengan 192 bahagi 4. So X berapa? X sama dengan 48. 48. So X sama dengan 48 darjah. Jadi rambutan, peratus rambutan sama dengan 3 darab 48 perkan dengan 360 sebab sudut semua 360 darabkan dengan 100%. Dapatlah sudut dia. So apakah jawapan dia? B. Kita boleh potong. So dapat 40. Okay, 40 lah jawapan dia. Okay, boleh. Kita teruskan. Sempat kot. Boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okay. 29. Okay, gambar Rajavan. Set semesta dia semua sekali PQR tu. Antara ratau ABCD yang manakah memuaskan set Q persatuan R persilangan P pelengkap. Okay, dia dah bagi dah ni. Sama tadi kalau tak tahu macam mana nak lorek, kita tengok je. Ini A, B, C, D. So Q adalah Q kesatuan R mesti kita ambil semua sekali. So Q kesatuan R ni kita akan dapat A, C, D. Silang dengan P pelengkap. P pelengkap
Maksudnya yang bukan P lah, luar daripada P. So jawapan dia D. Jadi jawapan dia bila bersilang yang sama adalah D sahaja. So D lah jawapan dia. Ini kesatuan maksudnya semua A dan semua R. P pelengkap yang bukan P. So dapatlah jawapan dia D. Okey, 30. Diberi dua set P dan Q dengan keadaan bilangan unsur bagi set P dan set Q masing-masing ialah 9 dan 5. Okey, kita dapat maklumat dekat sini. Bilangan set P sama dengan 9. Bilangan set Q sama dengan 5. Okey, jika jumlah unsur bagi set semesta ialah 11, cari nilai yang mungkin bagi N persilangan P. So yang dibagi ini jumlah unsur bagi set ni maksudnya N P kesatuan Q lah sama dengan 11. So nak cari persilangan ni, kalau awak ingat formula dia, ini sebenarnya sama dengan ini. Tolakkan dengan P persilangan Q. So ini kita dah ada 11, P ada 9, Q ada 5. Yang kita nak cari adalah ini. Jadinya pindahkannya lah. P persilangan Q sama dengan 14 tolak 11. So jawapannya adalah 3. Okey, boleh. Ada 10 soalan lagi. Nak teruskan ke ataupun nak sambung hari Khamis? Sambung Khamis. Sambung Khamis. Semua setuju? Setuju. Okey, ada lagi 10 soalan hari Khamis. Kita start lambat sikit lah. Okey, kita start lambat sikit. Jadi kita boleh habis awal lah. Ada 10 soalan ni lagi. Okey. So kita berhenti dekat nombor 30. So lagi 10 kita sambung hari Khamis. Okey, boleh ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada, Igu. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita boleh bersurai lah. Terima kasih, Igu.